Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 Oktober 2024 bersama saya Syihah Muhammad Amin. Lebih ramai pemimpin UMNO tampil mengecam setiausaha politik kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Mohamad Agin ia selepas Syamsul mendakwa bahawa dia diarahkan untuk tidak mencabar kiraan semula undi yang menyaksikan dia kecundang kepada Ahmad Zahid Hamidi pada PAD15. Terbaru, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh dan Ketua Puteri UMNO Nurul Amal Muhammad Fauzi meminta Syamsul tidak membuat spekulasi murahan. Menurut Akmal dalam satu hantaran di Facebook, pilihan raya mempunyai undang-undang dan pihak yang tidak berpuas hati boleh membuat bantahan kepada SPR pada masa yang ditetapkan. Jelas Akmal, Syamsul tidak perlu menunjukkan seakan hero kerana pihak yang menang tetap menang. Adun Merlimau, Melaka itu turut menyoal apakah ketika Syamsul Iskandar kalah bertanding di Dun Paya Rumput pada PRN Melaka 2021, dia dipaksa untuk tidak membuat bantahan kepada SPR. Sementara itu, Nurul pula berkata tiada isu membunuh, sebaliknya, Syamsul tidak memahami proses demokrasi. Katanya, pengiraan semula hanya dilakukan di peringkat saluran, iaitu di tempat pengundian berlangsung dengan syarat bahawa perbezaan undi di antara kedua-dua calon adalah kurang dari 4%. Sementara itu, ahli MKT UMNO Muhammad Fuad Zakashi berkata, Perdana Menteri masih membisu berhubung kenyataan Syamsul itu. Menurut Fuad dalam satu hantaran di Facebook, Anwar Ibrahim seolah-olah merestui pimpinan parti dalam kerajaan mengkritik sesama sendiri. Jelas Fuad lagi, imej Anwar kini tercalar disebabkan kenyataan dibuat Syamsul itu dan UMNO tidak mengalami kerugian langsung kerana bagan datuk tetap milik parti itu. Dalam satu rancangan audio siar baru-baru ini, Syamsul mendedahkan yang dia tidak mencabar keputusan di bagan datuk kerana gambaran yang lebih besar terhadap masa depan politik negara. Bekas naib Presiden PKR itu juga mendakwa mendapat jaminan bahawa kerajaan perpaduan akan dibentuk selepas itu. Bagaimanapun, pendedahan bekas ahli Parlimen Hang Tuah Jaya di Melaka itu mendapat kritikan termasuk dari pimpinan UMNO dan anak perempuan Zahid. Fuad berkata, meskipun kiraan semula undi dibuat, tiada jaminan bahawa Syamsul akan memenangi kerusi Parlimen Bagan Datuk. Fuad turut menyalahkan Syamsul yang sepatutnya mengutamakan moralnya berbanding jawatan Perdana Menteri untuk Anwar Ibrahim. Baik, berita seterusnya. Alias Awang yang menjadi mangsa serangan seorang kerabat di Raja Pahang bersama sekumpulan orang kecewa kerana belum ada tindakan dari pihak berkuasa berhubung perkara itu. Alias berkata selepas kesnya diserang tular sehingga mendapat perhatian Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanah Ibrahim Alamsyah, masih belum ada tindakan susulan dari pihak berkuasa. Pada 5 September, Malaysia kini melaporkan alias mendakwa dia menjadi mangsa serangan berkumpulan yang didalangi seorang kerabat di sebuah kandang kuda di Kuantan, Jun lalu. Pekerja pembinaan dan penyelenggaraan jalan itu memberitahu, dia dihubungi oleh seorang individu dipercayai orang suruhan anak kerabat berkenaan untuk bertemu dengannya. Dia mendakwa diserang kira-kira 20 orang termasuk anak Tengku terbabit, dengan seorang dari mereka menikam paha kanannya dengan pisau. Alias 44, dalam laporan polisnya pada 8 Jun lalu turut mendakwa anak Tengku terbabit melepaskan tembakan ke arah kakinya, namun tidak mengenai sasaran. Susulan itu, Tengku Hasanal bertitah supaya polis mengambil tindakan tegas terhadap kerabat di Raja Negeri itu yang didakwa menyerang orang awam. Ketua Polis Pahang Yahya Othman pada 25 September lalu berkata kertas siasatan kes itu telah dirujuk kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya, DPP, untuk tindakan lanjut. Sementara itu, alias berharap pihak berkuasa memberi perhatian serius terhadap kes berkenaan seperti mana titah Tunku Mahkota Pahang yang mahukan tindakan tegas diambil. Dalam perkembangan lain, bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik membocorkan memo dalaman dari Jabatan Pendaftar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dalam perkongsian di X, pemimpin jawatan kuasa pusat PKR itu berkata dia menerima dokumen berkenaan dari rakan akademiknya. Mesej dari rakannya itu bertulis, hari yang menyedihkan bagi ahli akademik Malaysia di mana Aktar 605, pembunuh kebebasan akademik sebenar, telah diterjemahkan ke dalam tindakan. Tulis mesej itu lagi, secara teknikalnya semua penyelidik dasar di UKM diisytiharkan pekerjaan mereka sebagai sulit. Memo bertarikh 8 Oktober itu mengingatkan ahli akademik supaya tidak membuat kenyataan awam, termasuk di media sosial,
melainkan dibenarkan atau diberi mandat berbuat demikian. Ia menyatakan bahawa peringatan kepada semua pegawai awam datang dari Ketua Setiausaha Negara Syamsul Azri Abu Bakar melalui mesyuarat pengurusan Jabatan Perdana Menteri 2024. Memo itu juga berkata, jika disabitkan kesalahan dan mengingkari mana-mana peraturan, tindakan tata tertib boleh dikenakan kepada pegawai awam yang terlibat. Memo itu menegaskan bahawa sekatan itu dinyatakan dengan jelas dalam Peraturan 18-1 dan 18-2, Aktar Badan Berkanun, Tata Tertib dan Surcaj 2000, Aktar 605. Bulan lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata dalam menangani polemik sekitar 3R, kaum, agama dan raja, ahli akademik tidak akan dihalang dari bercakap mengenai topik sensitif ini, tetapi mesti ada hadnya. Dalam pada itu, wang tunai sebanyak RM600,000 lagi ditemukan dan disita SPRM di sebuah kediaman disewa suspek kes konsesi pasir melibatkan Menteri Besar Selangor Incorporated MBI. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, kediaman berkenaan merupakan antara 6 premis yang digeledah dalam suatu operasi semalam. Ia susulan siasatan lanjut SPRM terhadap kes berkenaan yang dipercayai melibatkan seorang ahli politik berpengaruh di Selangor. Sejak Sabtu lepas, secara keseluruhan sebanyak 9 premis digeledah dan wang tunai hampir RM6 juta disita SPRM. Itu termasuklah penemuan wang tunai dalam mata wang asing berjumlah RM5 juta di sebuah kediaman malam Sabtu lepas dan RM321,000 di 2 buah premis lain. Dalam perkembangan lain, Malaysia kini menyerahkan 3 nama yang didakwa sebagai ikan besar di sebalik sindiket visar perubatan untuk membawa masuk warga asing ke negara ini. Nama-nama itu diserahkan di bangunan Parlimen di Kuala Lumpur petang ini kepada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail, susulan permintaannya semalam. Nama-nama itu melibatkan 3 ikan besar dikenali sebagai Tok Ia atau Tok Ayah dan DK dan adik serta 7 lagi individu didakwa terlibat. Ia melibatkan 4 pegawai Jabatan Imigresen, seorang pegawai Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dan 2 pegawai SPRM, termasuk seorang yang telah meninggal dunia. Nama itu diserahkan oleh wartawan Malaysia Kini, Binanta Kumar yang menyiasat dakwaan sindiket itu melalui pelbagai sumber, termasuk Kementerian Kerajaan dan ejen terlibat. Beralih ke sidang Dewan Rakyat. Ketua Pembangkang mempertahankan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail kerana memberi kelulusan permohonan kewarganegaraan dalam jumlah yang besar sepanjang mengetuai Kementerian Dalam Negeri KDN. Ketika perbahasan di Dewan Rakyat hari ini, Hamzah Zainuddin berkata dia yakin kelulusan yang dibuat KDN telah melalui proses yang sepatutnya. Ya, saya dipahamkan bahawa 30,000 telah diberi sepanjang menteri menjadi Menteri KDN. Saya ulang, selapanya lebih daripada 30,000. Jadi menampakkan mudah dan murahnya kerakyatan warga negara Indonesia. Apa pandangan Laruk? Terima kasih. Tidak. Saya tidak beranggapan sebegitu rupa. Saya rasa Yang Berhormat Menteri lakukan kerana merits ada. Mungkin siasatan telah pun dibuat bertahun-tahun. Tapi apa yang pasti, yang mesti kita lihat di sini adalah apabila seseorang itu telah diberikan, dan kita sokong ini oleh kerana ibu atau masalah bapa, ibu yang melahirkan anaknya di luar negara itu, dulu-dulu kita tak bagi. Sekarang saya sokong. Kenapa? Kerana manifesto Perikatan Nasional mahu memberikan taraf anak-anak yang dilahirkan di luar sana itu sebagai warga negara. Sementara itu, RUU Perlembagaan Pindaan 2024 mengenai hak kerakyatan telah diluluskan melalui undi blok di Dewan Rakyat hari ini. RUU itu dibahaskan oleh 70 ahli parlimen pada peringkat bacaan kedua, diikuti undian blok selepas ucapan penggulungan Saifuddin hari ini. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mengumumkan bahawa 206 ahli parlimen telah mengundi RUU itu, manakala seorang ahli parlimen mengundi tidak bersetuju dan 14 ahli parlimen tidak hadir serta seorang digantung tugas. RUU itu juga dibentangkan untuk bacaan ketiga dan sekali lagi dimasukkan ke dalam undian blok dengan keputusan yang sama diumumkan oleh Johari. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.